Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Mukhtasar Syu'abil Iman lil Baihaqi yang dikarang oleh Imam Al-Qazwini Asy-Syafi'i rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. Cabang iman yang berapa? Yang ketiga, 33. Cabang iman yang ke-8 19. Muka surat 33. Okey. Cabang iman yang ke-19 adalah mengagungkan Al-Quran Al-Majid dengan cara mempelajari dan mengajarkannya, menjaga segala batasan dan hukumnya, mengetahui halal dan haramnya, memuliakan ahli dan para penghafaznya, menjadikannya syiar dan membangkitkan rasa untuk menangis pada janji baik dan buruk Allah Subhanahu wa taala. Itu cabang iman yang ke-19. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita tahu bahawasanya Al-Quranul Karim adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab. Bermula dengan suratul Fatihah, diakhiri dengan suratul Nas. Cuma cara yang Allah Ta'ala turun Al-Quranul Karim berbeza dengan penyusunan asal Al-Quranul Karim. Ayat yang pertama dalam Al-Quranul Karim ataupun surah pertama adalah surah Fatihah. Surah Allah sekali adalah Qul a'udhu birabbin nas. Qul a'udhu birabbin nas. Betul lah. Surah An-Nas Allah sekali. Tapi cara penurunan Al-Quranul Karim ia berbeza. Ayat yang mula-mula sekali turun kepada Rasulullah menurut pandangan yang rajih, yang kuat adalah 5 ayat surah Iqra, 5 ayat awal bagi surah Iqra. Manakala ayat yang last sekali turun kepada Rasulullah adalah satu ayat yang berada dalam surah Al-Baqarah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran diambil daripada perkataan qiraah. Qiraah ni makna baca. Kerana Al-Quranul Karim hanya semata-mata baca sudah dikirakan ibadah. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang qadim. Maka cabang iman yang ke-19 adalah mengagungkan Al-Quranul Majid, memuliakan Al-Quranul Majid. Menjadi kewajipan kepada setiap orang beriman, dia kena memuliakan Al-Quranul Karim. Dia muliakan Al-Quranul Karim bukan cara kita beli Quran hak mahal-mahal, bukan.
Oh, kalau ada pitih mu kena cari Quran yang khok dia ditulis daripada emas ataupun perak. Itu bukan cara memuliakan Al-Quran. Cara memuliakan Al-Quranul Karim adalah yang pertama sekali kita kena baca Al-Quran itu sendiri. Kita kena jadikan Quran itu sebagai teman. Kerana Quran akan memberi syafaat kepada kita pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li sahibihi." Membacalah Quran kerana sesungguhnya Quran datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada tuang dia, memberi syafaat kepada kita. Kita kalau kita fikir tentang diri kita, kita tahu, kita kenal diri kita. Kita ni bukan hamba Allah Ta'ala yang paling molek lah. Kalau nak banding dengan orang yang lebih molek lagi, tapi nak banding orang yang tak molek gitu lah. Tapi dalam akhirat jangan banding dengan orang yang tak molek. Aku mujemayang, dia nak mayang langsung. Jangan banding gitu. Kita dalam bab akhirat ni kita kena banding dengan orang yang lebih tinggi daripada kita. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quranul Karim ketika mana kita baca, maka ia akan memberi syafaat kepada kita. Kita kenal diri kita banyak melakukan kesalahan. Jadi ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita mengharap ada orang yang membantu kita. Di antara yang dapat membantu kita adalah Al-Quranul Karim yang kita baca. Dan ia membantu kita di dunia sebelum daripada di akhirat. Kalau hati kita serabut, banyak masalah, baca Quran tenang hati. Baca Quran tenang hati. Kalau kita duduk tengah serabut, baik, tapi kena tadabbur molek lah. Kalau duduk tadabbur molek, duduk tenang kau hati. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan Al-Quranul Majid dengan cara kita yang pertama dengan mempelajari dan mengajarkannya. Dia mempelajari Al-Quran, dia banyak. Yang pertama kita belajar baca. Belajar baca Quran, belajar baca. Ya sebenarnya tak wajib pun kita pandai baca Quran. Mereka hanya sekadar untuk kita sahkan ibadat kita. Kalau orang tu tak pandai baca Quran tapi dia pandai baca Fatihah, jadi sah ibadat sembahyang dia lepas dah. Akan tetapi bukanlah seorang yang memuliakan Al-Quranul Karim kalau sekiranya tak pandai baca Al-Quran. Jadi orang yang memuliakan Al-Quranul Karim, dia kena pandai baca Al-Quranul Karim. Allah nak belajar warna lidah kerah. Kerah kata lidah dia. Kata dia lidah. Dia sebenarnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita apabila kita nak, dia tidak ada alasan yang menghalang kita. Kalau kita nak sungguh, tidak ada alasan yang menghalang kita kalau kita nak sungguh. Biasanya yang ada alasan menghalang kerana hemah kita dok tinggi. Kalau hemah kita tinggi, tak ada masalah Lepas tu saya jangan halu. Dak orang yang duduk dalam masjid Kuizan ni orang pandai baca Quran belaka. Kita royak secara umum lah sebab live ni kan. Ada seorang tu, hamba kenal, dia tokai pasir. Tokai pasir. Dia pakat dengan kawan dia, kata kita ni pitih banyak projek banyak tapi Quran tak pandai baca nak wan dia kita ni. Takkan kita nak pikul pasir orang sudah kubur. Tu kita tambah tu, dia kata kita tambah tu. Jadi kita nak kena kata tak dia kita kena ngaji ah. Ngaji dia. Tahu ngaji start daripada alif ba. Dok malu sikit. Dok dah lama molek-molek ada bandar. Dan hak tu sebenarnya hak yang dituntut oleh agama. Tidak ada seorang pun di kalangan hamba Allah yang tidak melakukan kesilapan. Sebaik-baik hamba Allah Ta'ala adalah yang membaiki kesilapan dia. Baik. Okey, yang pertama belajar baca. Apabila kita pandai belajar baca, kita ajar orang pula. Dan perkara yang amat penting adalah jangan kita lepas orang lain ajar Fatihah kepada budak-budak. Jangan kita lepas orang lain. Bukan dosa lepas orang lain. Maksudnya itu adalah sahang kita. Kalau dia pandai Fatihah, budak-budak pandai Fatihah kerana kita. Fatihah ni Fatihah lah. Orang Terengganu kata Fatihah. Bukan ha, ha, tak ha.
Cuma orang Terengganu kita sebut bahasa Terengganu. Fatihah. Suratul Fatihah tu. Kita jangan budak-budak tu pandai Fatihah dengan orang lain. Biar kita budak tu pandai Fatihah dengan kita. Biarlah makan masa pun. Sebab dia. Sebab budak tu akan semayang. Sekurang-kurang dia semayang 5 waktu sehari. Itu sekurang-kurang. Mungkin tidak sekarang tapi akan datang dia semayang 5 waktu sehari. Satu sembahyang kalau Zuhur 4 kali dia baca Fatihah. Setiap kali dia baca Fatihah. Sebab kita ajar ke dia, dapat ganjaran pahala. Ini disebut oleh Nabi SAW. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Sesiapa yang membuat sesuatu sunnah yang elok, maka dia mendapat ganjaran sunnah yang elok yang dia buat, dan ganjaran orang yang beramal dengan perkara tersebut. Jangan lepas kepada orang lain, ajar Fatihah kepada budak-budak. Kerana tu saham yang cukup besar untuk kita. Allah. Kita nak agak hak kita sendiri dak cetong dah, biarlah tupang-tupang hak orang retek. Dia masuk dalam sahifah buku suratan amalan kita. Jangan lepas kepada orang lain. Kalau kita ada anak lah. Kalau ada cucu lah. Panggil cucu kita, "Wei sini Tok Ki nak ajar belaka ke?" Tok Ki belajar kau Fatihah, panggil belaka cucu. Panggil ajak. Ajak cucu, ajak Fatihah. Tu suatu benda yang cukup besar. Tu suatu saham. Kita nak baca aja, baca Fatihah. Tapi benda tu yang diulang. Sebab Al-Fatihah ni termasuk dalam dia As-Sab'ul Mathani. 7 ayat yang diulang-ulang. Setiap kali dia baca, Allahu Rabbi, tak tahu banyak mana ganjaran kita. Tak tahu banyak mana. Jangan lepaskan peluang. Budak-budak hak yang tak pandai lagi baca Fatihah, jangan suruh orang lain, biar kita ajar. Dan orang hak yang ajar Quran, nanti kita tengok hadis Rasulullah, adalah sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa taala. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang hak yang belajar Quran dan orang yang ajar Quran. Dan di antara memuliakan Quran adalah kita belajar untuk memahami maksud daripada Al-Quran itu sendiri. Kita belajar tafsir. Tapi kena belajar daripada ahli dia. Kalau bukan belajar daripada ahli dia, baca kitab tafsirnya hurah kelai. Buka kitab tafsir berok nyagi bahan kok lain dak setara. Baca kitab tafsir hurah lagi kok lain. Kita kena belajar daripada ahli dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bunyi kitab tafsir tapi mana pusing. Kok layak mo? Jadi kita kena cari ahli dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita pandai, kita ajar orang lain pula. Itu termasuk dalam mengagungkan Al-Quran, memuliakan Al-Quran. Menjaga segala batasan dan hukumnya. Dalam Al-Quran ada hududullah, ada batasan-batasan Allah. Dia perkataan hudud, dia bukan hanya khusus untuk hukum hudud sahaja. Perkataan hudud dia lebih umum daripada hukum hudud. Kita hukum hudud, kita tahu belakalah hukum hudud. Dia perkataan hudud ia lebih umum daripada hukum hudud yang kita faham. Hudud maksudnya batasan-batasan yang Allah Taala letakkan. Jangan kita melampaui batasan. Baik. Menjaga segala batasan dan hukum Allah, sama ada hak yang wajib, hak yang haram, kita kena jaga. Jaga hak wajib kita kena buat, jaga hak haram kena tinggal. Mengetahui halal dan haramnya, memuliakan ahli dan para penghafaznya, memuliakan ahli Quran dan orang ingat Quran. Orang ingat Quran adalah orang yang cukup mulia di sisi Allah. Maka kita kena muliakan golongan tersebut. Muliakan. Jangan pandang hina. Ada setengah daripada masyarakat kita, dia memandang hina kepada budak-budak tahfiz. Tapi kita kena ingat, budak-budak tahfiz saat itu dia bukan semua malaikat. Adalah kesilapan-kesilapan yang dilakukan. Memang ada. Bukan tak ada kesilapan. Manusia kan. Tapi janganlah kerana satu kesilapan habisnya pokok-pokok rata. Ada ya seorang ahli jemaah Masjid Teku Mizang, dia bahang lipa orang. Bahang lipa ustaz pula sebagai contoh. Kita pakai pokok jahat ahli jemaah Masjid Teku Mizang dia bahang lipa orang. Itu tak kena cara. Itu dipanggil tidak adil dalam menghukum. Kalau seorang jangan hukum pukul rata. Baik, kalau sekiranya ada seorang mati kerana pusat tahfiz kan, di antara isu yang hangat sekarang ni, kita tak boleh pukul rata. Tidak boleh pukul rata. Itu kita kena faham. Manusia bukanlah malaikat.
Di mana tempat ada orang baik, di situ juga ada tempat orang yang tidak baik. Itu kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kena muliakan ahli Quran, penghafaz Al-Quranul Karim. Nabi SAW dalam peperangan Uhud, dah sahabat mati 70 orang, tidak kurang. Ramai mati. Dah hak cedera parah mana-mana. Lepas tu dalam peperangan Uhud, sahabat ada dalam 700 orang sahaja, lebih kurang. Lawan dengan musyrikin Mekah 3,000 orang. Lepas tu hak yang mati syahid pula hampir kat 100. Lepas tu hak yang cedera pula, Talhah tidak kurang daripada 80 tertekan di tubuh dia. Lupuh tangan dia kerana tikamang dan tertokang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas daripada peperangan, dia akan tanang lalu orang mati syahid. Orang mati syahid tak boleh, dia mesti kena tanang di mana tempat dia mati. Tak boleh balik kampung. Dan ada sebahagian daripada sahabiat awak balik, keluarga dia nak tanang ke Madinah, Rasul tak bagi. Atau semula kena tanang di tempat dia mati, orang mati syahid. Jadi sahabat pakat gali sikit orang gali. Jadi nak gali kubur seorang tak cakap. Kalau zaman kita ada cash tak apa lah, mati 3,000 tak apa. Macam gehak yang tsunami tu, mati banyak tak apa sebab ada cash, kejar je. Ni mana ada cash gali dengan tangan. Maka satu lubang ada tak 2 orang, satu lubang. Jadi masa Rasul tak 2 orang dalam satu lubang, Rasul akan tanya benda, siapakah di kalangan di antara 2 orang ni, di antara 3 orang ni yang paling banyak ambil Quran, yang paling banyak ingat Quran? Orang kabur ni, kalau orang isyarat kepada Rasul ni, maka Rasul suruh dia tak depan. Kan banyak kan dalam kubur satu lubang, dia kena susun hak ni, lepas tu baru hak ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh letak depan orang hak yang banyak ingat Quran. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh muliakan kepada orang hak yang ingat Quran. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan Quran sebagai syiar orang Islam. Dia syiar mesti kena zahir. Jangan takut untuk kita kata kita nak menegakkan hukum yang tersebut dalam Al-Quran dan hadis. Itu termasuk dalam memuliakan Al-Quran dan membangkitkan rasa untuk menangis pada janji baik dan buruk. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran ada janji baik, ada janji buruk, amarang. Ketika kita baca janji amarang, biarlah mari perasaan nak menangis. Pada peringkat awal buat dulu, buat apa peringkat awal aja. Itu termasuk dalam memuliakan Al-Quran, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya engkau lihat gunung itu tunduk serta pecah belah kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diturunkan ke Al-Quran kepada gunung, ke atas gunung, pecah gunung. Tetapi hati manusia adalah lebih keras daripada batu, lebih keras daripada gunung. Kadang-kadang dengar ayat-ayat Al-Quranul Karim, sedikit pun tidak memberi kesan. Alam ya'ni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Adakah belum lagi sampai masa orang-orang yang beriman tunduk gendah hati mereka itu untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala? Seterusnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin." Sesungguhnya itu dah Al-Quran yang mulia, yang sentiasa memberi ajaran dan pimpinan, yang tersimpan dalam kitab yang cukup terpelihara, yang tidak dapat disentuh selain daripada golongan melainkan oleh golongan yang diakui bersih suci. Al-Quran itu diturunkan dari Allah Tuhan sekalian alam. Dia semuanya cuma la yamassuhu illal mutahharun. Ulama berselisih pandangan, siapakah yang dimaksud dengan orang yang suci di sini? Ada sebahagian daripada ulama mengatakan la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh akan Al-Quranul Karim melainkan akan Lauh Mahfuz, melainkan para malaikat yang suci, melainkan para malaikat yang suci sahaja. Namun ada sebahagian ulama yang lain mengatakan la yamassuhu, tidak boleh menyentuh Al-Quran melainkan oleh orang yang suci daripada hadas kecil dan hadas besar.
Kerana dalilnya tanzilun min rabbil alamin. Benda tu diturunkan daripada Tuhan sekalian alam. Kalau yang diturunkan bukan lauh mahfuz tapi Al-Quran ni. Nah, tengok ayat belakang. Berlaku khilaf di kalangan ulama. Yang penting Al-Quranul Karim dia berada pada satu tempat yang mulia dan dia adalah yang cukup mulia, tidak boleh disentuh melainkan orang yang suci, diturun daripada Allah Taala Tuhan sekalian alam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'a." Terjemahan, kalaulah ada bacaan kitab suci yang dengannya gunung ganang terbongkar dari tempatnya, atau bumi dipecah belah mengeluarkan isi kandungannya, atau kerananya orang yang mati dapat berkata-kata, maka nescaya dia tidak beriman juga. Orang kafir tetap tidak beriman juga. Itu dipanggil jawab bagi lau dihadaf. Bukan segala urusan tertentu bagi Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Quran ni dapat dijalankan dengannya akan bukit-bukit yang ada setempat tu dapat dihilangkan. Dan dapat dipotong dengannya akan bumi, ataupun dapat digunakan untuk bercakap dengan orang-orang yang mati, maka nescaya mereka itu tidak beriman. Okey, cerita dia lagu mana? Ceritanya musyrikin Mekah. Dia Mekah ni, dia dikelilingi oleh bukit. Dia kelilingi oleh bukit. Dia tempat hak yang padang pasir, nak nanang tidaklah subur seperti di tempat-tempat yang lain. Jadi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka itu kepada mentauhidkan Allah, membaca ayat-ayat suci Quran kepada musyrikin Mekah, musyrikin Mekah kata gini, dah kata hebat sangat Quran kau tu, cuba buat lagi bukit daripada Mekah, sakok jalan sakok sangat, lepas tu belah belaka bumi-bumi tu supaya sungai mengalir, mudah kami nak nanang, ataupun bangkitkan untuk nenek moyang kami hak mati dah. Maka Allah Taala tu ayat, kalau sekiranya Quran saat itu dapat melakukan perkara-perkara tersebut, tetap mereka itu tidak beriman, kerana mereka itu tetap degil. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, afdalukum atau qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang paling utama, ataupun dalam riwayat yang lain, orang yang paling terbaik di kalangan kamu ialah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau kita nak jadi orang yang paling baik sekali di kalangan manusia, kalau kita nak jadi orang yang paling hebat sekali di kalangan manusia di sisi Allah, bukan di sisi manusia, di sisi Allah, kita nak jadi orang yang hebat di sisi Allah, di dalam manusia, kita nak jadi orang yang paling terbaik di kalangan manusia di sisi Allah, caranya adalah kita belajar Quran dan ajar Quran. Ini hak yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam lagi dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam As-Sahihain. As-Sahihain maksudnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'ahadul Qur'an fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi lahu ashaddu tafallutan minal ibli fi aqliha. Terjemahannya, jagalah Al-Quran demi Tuhan yang diri Muhammad berada di tangannya. Demi Allah Ta'ala yang jiwa Muhammad, roh Muhammad, nyawa Muhammad berada di dalam genggamannya, Quran tu lebih mudah terlepas berbanding unta dari ikatannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita jaga Al-Quran, kerana Quran ni mudah terlepas kalau kita nak jaga molek. Lebih mudah daripada unta yang terlepas daripada aqliha. Aqliha ni egar. Biasa kita pergi Mekah, kita akan tengok orang Arab dia pakai serban, lepas tu dia tok lingkaran kat atas kepala dia, tu panggil iqal ataupun egar. Biasanya orang Arab Badui dia guna untuk ikat kaki unta. Dia guna untuk ikat kaki unta, lutut unta kan dia tok egar situ, egar di lutut unta.
Lepas tu nak suruh dan letak kita nak unta nak jalan mana nak jalan dah. Apabila dia cabut, bangun unta payahlah nak igat balik. Begitu juga Quran, kena jaga Al-Quran. Jaga Quran dulu. Orang yang lacur dah baca Quran, dia kena ada baca semua tiap hari. Kita kalau orang lacur dah baca Quran, terus ada baca dalam 2 bulan, 3 bulan, lepas tu baca pula mana? Ini jadi gagak mula. Jadi gagak mula. Amu bukan sungguh tinggal. Maksudnya kalau penuh tu berlaku dalam kehidupan kita, maksudnya dulu kita belajar lacur. Dan ni dah lacur mula sebab kita tinggal. Ada ramai. Allah, kita ingat masa kita kecil dulu, masa kita mak kita ada dulu, ayah kita ada, dan kau tamat 2 kali. Tu lacur sungguh. Tapi leni kau, Allah. Duduk cara ke kerja siapa kena baca Quran Allah, nak baca jadi kerah lidah tu. Kerah lidah. Lepas tu dia mula salah ke rokok. Kat isap rokok lah ni, dia salah ke rokok dah. Jadi nak kabum dia kena jaga Al-Quran, kerana Al-Quran memang cepat terlepas. Dia liur. Jadi nak jaga molek lepas. Okey, tu bagi orang yang dak ngapa, sama juga orang ngapa. Orang ngapa kalau dak ngulang, dak dapat jalan, dak ngulang. Orang ngapa Quran sekurang-kurang dia kena ngulang 3 juzuk sehari, sekurang-kurang. Kalau dak ngulang 3 juzuk sehari, balik awal. Memang dak ingat. Memang dak lacur, bukan dak ingat, bukan kita kata dak ingat, dak lacur. Kalau dak ngulang 3 juzuk sehari, dia mesti kena siapkan masa dalam sehari-hari sekurang-kurang 3 juzuk untuk dia ngulang. Dalam tempoh 10 hari mesti dia kena khatam sekurang-kurang. Kalau lebih banyak lebih molek. Kalau misalnya setengah juzuk sehari balik awal, memang dak lacur. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat dia hafal Quran lebih kurang dalam 5 bulan setengah. Hafal Quran. Ingat, memang masyhurlah orang yang cukup cerdik. Tapi oleh kerana sibuk duk madrasah dia, duk cari dana situ, cari dana sini. Siapa nak lacur mana dia ni? Tapi nak lacur dia kena ngulang balik Duk lacur mana? Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda dalam sebuah hadis yang Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkannya juga daripada Abdullah bin Umar. Semoga Allah Taala meridai keduanya. La hasada, kata Rasulullah, la hasada illa fi ithnatain. Rajulun ataahu Allah hadzal kitab faqama bihi ana al-lail wan nahar wa rajulun ataahu Allah malan fahuwa yatasaddaqu bihi ana al-laili wan nahar. Maksudnya tiada hasad melainkan pada 2 perkara. Kalau mu nak hasad, mu hasad 2 perkara ni. Hasad ni maksud deki tu lah. Yang pertama, seorang lelaki yang diberi Allah Taala kitab ini, yakni Al-Quran, lalu mengamalkannya sepanjang malam dan siang. Duduk amal, Allah Taala bagi kepada dia pandai Quran, faham Quran, alim, dia beramal dengan ilmu dia siang malam. Orang ni boleh mudeki. Hal lain jangan deki, tak boleh hal lain. Dan seorang lelaki yang diberikan harta oleh Allah lalu bersedekah sepanjang malam dan siang. Sepanjang malam siang dia sedekah. Maka mungkin deki hak ni. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia asal makna hasad adalah deki. Deki itu asal makna hasad. Apa makna deki? Deki ni adalah tamanni zawalin ni'mati lil ghairi. Kita ada harapan dalam hati untuk hilang nikmat yang ada pada orang lain. Itu makna deki. Deki hukum dia sepakat ulama mengatakan haram dan dosa besar. Haram kita deki. Cita-cita dalam hati untuk hilang nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada seorang, hukum dia adalah dosa besar. Dan lebih teruk lagi kalau kita berusaha untuk menghilangkan nikmat tersebut, semata-mata mengharapkan nikmat yang ada pada dia hilang, dosa besar dah. Apatah lagi kalau sekiranya kita berusaha untuk menghilangkan, sama ada dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Memang deki. Dia boleh jadi pangkat sekian-sekian. Kita memang kita nak, kita gerang sungguh. Kita pun macam-macam cerita dah. Yang tembak dalam Facebook, perok bahang semua kalau boleh nak jatuh dia itu deki, maka hukum dia adalah dosa besar. Itu kita kena faham.
Lepas tu dia ada lagi, dia panggil ghibtah. Ghibtah ni lain daripada deki. Ghibtah ni maksudnya kita nak sebagaimana orang dapat, tapi tak ada pun kosak untuk hilang benda yang ada pada dia. Tengok orang boleh kereta baru, kita nak kereta baru attack, tapi dia biar ke dia dah. Tengok orang nikah pula seorang lagi, kita nak juga tapi tak berani. Sebagai contoh, tu dipanggil ghibtah. Tu dipanggil ghibtah. Ghibtah ni teliu. Dia ghibtah lain daripada deki. Deki hukum dia adalah haram dengan kesepakatan ulama, kerana dia telah langgar takdir Allah. Orang tu dapat nikmat siapa bagi dia? Allah Ta'ala bagi. Dah mu apa mu nak hilang benda yang Allah Ta'ala bagi? Mu tidak redha dengan takdir Allah Ta'ala, sebab hukum dia adalah haram. Manakala ghibtah tidak menjadi masalah. Cuma ada ghibtah yang dipuji oleh syarak. Hasad di sini dengan makna ghibtah. Hasad di sini dengan makna ghibtah. Hak ni dipuji oleh syarak. Kalau kita teliu nak salah satu daripada dua perkara ni dipuji oleh syarak, dan ada ganjaran pahala. Ada ganjaran pahala. Tengok orang tu adil, pandai. Oh, kalau jadi macam dia, ya Allah, sedapnya dah. Sebab dia kan sedap. Oh, dan jadi macam dia, dia boleh duduk depan jawatan apa. Tak jadi, maksudnya oh, tak jadi macam dia. Sebab kita menggalas tugasan yang paling mulia, menyebut agama Allah, tugasan para nabi. Kita nak situ, maka ada kebaikan dia. Yang keduanya, kita tengok orang tu banyak pitih, dok wahai sedekah, sedekah. Kita tak ada pitih mana. Kalau aku boleh macam dia, aku nak buat macam dia kau. Tu boleh pahala. Baik. Tapi kalau tengok orang banyak pitih, pas beli kereta baru, kita nak macam dia, sebab nak tukar kereta baru, maka tu adalah tak comel. Baik, tapi tidaklah sampai kepada haram. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya dalam hadis ni, kalau orang pandai Quran, kita kena deki. Tu maksud dia, biar kita kena deki. Tapi deki sini bukan deki makna yang diharamkan. Bukan biar duk pandai, biar aku seorang pandai, bukan gitu. Deki di sini kita nak jadi macam dia. Itu makna deki di sini. Baik, seterusnya baginda bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat, meninggikan suatu golongan dengan kitab ini, dengan Al-Quran, dan menghina golongan yang lain. Maksudnya dengan Al-Quran ada golongan yang mulia dan ada golongan yang hina. Siapa golongan yang mulia dengan sebab Al-Quran? Orang yang beriman. Orang yang mengikut ajaran Al-Quranul Karim adalah mulia kerana Al-Quranul Karim. Siapa yang menghina? Orang yang lawan Quran. Orang yang lawan Quran. Orang yang engkar. Dia kalau sebut kata lawan Quran, engkar, jangan kita tak orang Islam lagi. Kita kan nak tak orang Islam. Nanti dulu kita tak kena tak kafir dulu. Kafir dulu. Baru kita pergi orang Islam, jangan gaduh orang Islam lagi. Ni kita bahas orang Islam dulu, sama-sama kita dulu. Nanti dulu kena bahas orang kafir itu dah. Orang kafir, orang yang engkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakut nak kata orang kafir. Takut sebab hidup dalam masyarakat majmuk. Kalau takut kena buang tu qul ya ayyuhal kafirun. Sebab ada sebahagian orang kata dia kata kafir, kena kata non muslim baru lembut sikit. Apa non muslim dalam Quran kita qul ya ayyuhal kafirun. Aku nak muliakan Al-Quran. Baik kafir, tapi bukan kafir tu kita maki ke dia, tak. Memang dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang kafir dia adalah hina. Sama juga orang Islam yang meninggal ajaran Islam hina, tapi hina dia cukup rendah. Hina dia rendah. Seperti mana hinanya orang kafir. Hina dia rendah je. Maksud dia hina rendah, apabila dia mati, kalau masih mati dalam iman, walaupun sebesar zarah iman yang ada pada diri dia, dia masih lagi dalam dua. Walaupun dia jahat, masih lagi dalam dua. Mungkin Allah Ta'ala ampun, mungkin tidak. Tapi kalau Allah Ta'ala ada ampun pun, dia masuk dalam neraka Allah sekadar waktu yang Allah Ta'ala kendaki, tapi penghujungnya adalah syurga. Itu kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman adalah orang yang baik. Orang beriman orang yang baik. Itu kita kena ingat. Apa baru ni ada orang tanya, Ustaz, kita tempat kita ni lepas mayat-mayat, lepas daripada bagi salam, tu imam kata gua ni, ma qaulukum ala hadzal mayyit.
Okey, itu bahasa Melayu. Arab. Lepas tu kita bahasa Melayu, mana bahasa Melayu? Apa kita nak kata, nak saksi ke atas mayat ni? Jadi kita kata baik. Tapi masalahnya ustaz, orang ni kita tahu tak baik. Kita nak kata warna. Kita nak kata warna, sudahlah. Hamba kabur yang pertama sekali hamba tak kata. Kalau lepas daripada semayang mayat hamba tak kata ma qaulukum ala hadzal mayyit, apa hak yang mu nak kata atas mayat ni hamba tak kata. Akan tetapi kalau orang nak kata tidak menjadi masalah kerana ada sandaran. Orang yang nak kata gitu ada sandaran. Sandaran dia mana? Satu ketika di zaman Rasulullah duduk dengan sahabat dia, tiba-tiba lalu satu jenazah. Lepas tu sahabat duk puji, kata jenazah ni baik, pakak duk puji. Maka kata Rasul wajib. Tiba-tiba hari jenazah kedua pula lalu. Lepas tu sahabat dia kata, oh jahat orang ni gini. Kata Rasul wajibat. Sahabat tanya, bapa Rasul tadi mu kata wajibat, orang ni pun kata wajibat. Kata Rasul tadi mu saksi, mu kata dia orang baik, maka wajibat lahul jannah, wajib baginya mendapat syurga Allah. Hak ni mu kata dia jahat, maka wajib dia dapat neraka Allah. Sebab dia antum syuhadaullahi fil ard. Mu adalah saksi-saksi Allah pada muka bumi. Baik, jadi tak ada masalah. Boleh nak kata. Tapi hamba sendiri hamba nak kata lah. Hamba nak kata. Orang nak kata tak ada masalah. Okey, cuma sekarang ni masalah. Orang yang depan tu kita tahu dia tu bukan orang baik. Takkan kita nak kata baik. Mulut kata baik, hati pula, hai, mulut. Melawang aku. Hati kecil tau. Baik mana mulut kata baik, hati kecil menafikan. Betul tak gitu? Okey. Boleh tak ketika orang yang kita sembahyang saat itu bukan orang baik tapi dia orang Islam, orang kata mu nak saksi benda kat atas mayat ni, kita kata baik boleh ke tak? Boleh. Tapi kita kena letakkan baik di situ adalah orang beriman. Kerana iman adalah orang beriman, orang yang baik. Maksudnya perkataan baik kita khususkan kepada makna dia orang beriman. Dalilnya disebut dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqalu dzarratin min khair. Akan keluar daripada neraka Allah mereka yang berkata la ilaha illallah sedangkan dalam hati dia ada sebesar zarah daripada kebaikan. Ada dalam hati dia sebesar zarah daripada kebaikan. Apa maksud kebaikan di sini? Iman. Jadi bermakna iman baik. Jadi kita kata baik itu merujuk kepada benda, kepada iman. Itu maksud dia. Kita tak ada masalah. Tapi kalau kita guna perkataan baik, kau dia baik atas dunia, padahal Rabbi pejam mata rasa. Itu pelawak atas darat kering ya. Pelawak atas darat kering tu. Tu kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya, cabang iman yang ke-20 adalah bersuci. Jadi maksud dengan bersuci di sini adalah bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar. Itu yang dimaksud dengan bersuci. Firman Allah Subhanahu wa taala, idza qumtum. Jadi cabang iman yang ke-20 adalah bersuci. Kita nak sembahyang kita bersuci, ia termasuk dalam cabang iman. Firman Allah Subhanahu wa taala, يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Terjemahannya maksudnya apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang, wahai orang beriman, kalau kamu nak mengerjakan sembahyang, maka basuhlah muka kamu dan kedua belah tangan kamu sehingga kepada siku, sapulah sebahagian daripada kepala kamu dan basuhlah kaki-kaki kamu sehingga buku lali. Ini adalah tuntutan bagi orang yang nak sembahyang supaya dia bersuci. Ini bersuci daripada hadas kecil. Bersuci daripada hadas kecil. Adakah setiap kali kita nak sembahyang kita kena bersuci? Kata ulama, tak, bukan setiap kali nak sembahyang. Bukan setiap kali nak sembahyang. Ketika kita berhadas, ketika kita lepas daripada kita ketuk, ataupun kita kecing, berok, tidur yang tidak tetap papan punggung, hilang akal dengan sebab gila, pitang dan seumpamanya, ataupun bersentuh lelaki dan perempuan tanpa berlapik, pegang kemaluan dengan tapak tangan. Berhadas. Apabila berhadas, maka sebelum daripada sembahyang,
maka diwajibkan kita kena mengambil wuduk. Jadi mengambil wuduk sebelum daripada kita mengerjakan sembahyang ini termasuk dalam cabang iman muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya hadis Abu Malik Al-Asy'ari, semoga Allah taala meridainya, dalam Sahih Muslim, at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan subhanallahi wa subhanallahi wallahu akbar tamla'ani aw qala tamla'u ma bayna as-sama'i wal ard was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru dhiya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaik kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Maksudnya bersuci adalah separuh daripada iman. Separuh daripada iman, iman di sini dengan makna sembahyang. Bersuci adalah sebahagian daripada sembahyang. Jadi kalau orang tidak bersuci maka tidak sah sembahyang dia. Ucapan tahmid alhamdulillah memenuhi timbangan mizan. Bukan masjid mizan memenuhi timbangan mizan neraca timbangan di negeri akhirat. Jadi ucapan alhamdulillah penuh neraca timbangan. Manakala tasbih dan takbir setiap satu atau keduanya sekali memenuhi ruang di antara langit dan bumi, ganjaran pahala di sisi Allah. Solat itu cahaya, sedangkan sedekah itu bukti di atas benarnya iman kita. Sabar itu sinaran, apabila kita sabar ada cahaya yang akan menyinari kehidupan kita, dan Al-Quran adalah hujah bagimu atau ke atasmu. Hujah untuk kita, manfaat untuk kita, ia membela kita, ataupun hujah atasmu memberi mudarat kepada kita, dia akan mendakwa kita. Semoga Allah Ta'ala lindungi kita. Setiap orang berusaha dan menjual dirinya. Kita keluar pagi, kita pergi situ pergi sini, sebenarnya kita jual diri kita. Lalu ada orang yang membebaskan diri dia daripada neraka Allah dengan melakukan ketaatan ketika dia keluar daripada rumah, atau menghancurkan diri dia melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam Sahih Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhur wala sadaqatan min ghulul. Terjemahannya, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat tanpa bersuci dan sedekah dari khianat pada harta. Jadi salat tanpa bersuci Allah Taala tidak terima. Kena suci daripada hadas kecil, hadas besar, suci juga daripada najis yang tidak dimaafkan. Dan Allah Taala tidak menerima sedekah daripada khianat pada harta. Kalau harta tu harta hak yang tak pakai, Allah Taala tidak terima sedekah. Allahu Rabbi. Jangan pula kita, apalah kita nak nega dengan Allah Taala sikit Nak buat mana? Kan kita kalau misalnya kita buat satu kejahatan, didapat satu kan kejahatan kan dosa. Kalau kita buat satu kebaikan, dia dapat 10. Jadi kalau kita pergi curi lipat orang, ambil lipat tu pergi sedekah kepada fakir miskin. Jadi boleh 9 pahala kita. Asal hak 10 ai tak lewat gitu. Tu dah kena. Faham kan? Jadi kan tu disebut dalam hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis kursi, innallaha katabal hasanati was sayyiat. Allah Taala menetapkan kejahatan dan kebaikan. Thumma bayyana ba'da dhalik. Kemudian Allah Taala jelaskan perkara tersebut. Barang siapa yang ingin melakukan kebaikan, tiba-tiba dia tidak melakukan kebaikan tersebut, maka dia dapat satu kebaikan yang pun sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dia ingin melakukan kebaikan, tiba-tiba dibuat, maka diganjari sekurang-kurangnya 10. Sekurang-kurangnya 10. Tapi kalau dia ada keinginan untuk melakukan kejahatan, dia tidak buat, maka tidak lagi ditulis satu kejahatan. Apabila dibuat, ditulis satu kejahatan saja. Dia pun kalau begitu kok. Ada cara nega atas angin. Panggil dia. Ni nega atas angin. Tapi nega dengan Tuhan. Pergi curi lipat orang, curi barang orang, pergi sedekah. Sebab curi boleh 1 dosa, sedekah boleh 10. Jadi tolak 1 pahala. Jadi tinggal lagi 9. Memang nega tangi tu tak boleh, tak kena lagu tu cara. Sebab Rasulullah kata lagu mana? Innallaha la yaqbalu salatan bighairi tuhur wala sadaqatan min ghulul. Allah Taala tidak menerima sembahyang tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah daripada harta yang jahat. Sedekah mu tak terima yo. Mugi bahan pitih orang, bahan barang orang nak sedekah tak terima sedekah tu. Allahu Rabbi. Matlamat yang baik dia tidak menghalalkan cara yang jahat. Itu kita kena faham. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Matlamat yang baik ia tidak menghalalkan cara yang jahat. Seterusnya hadis hasan daripada Abu Kabsyah As-Saluli daripada Thauban radhiyallahu anhu. Katanya
istaqimu wa lan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah wa la yuhafidhu 'ala al-wudu'i illa mu'min. Istiqamahlah kamu, namun kamu tidak akan mampu menyempurnakannya. Kita tidak mampu, tapi kena istiqamah. Kena berjalan di atas jalan yang betul. Tinggal benda yang diharam, buat benda yang diwajibkan. Ketahuilah bahawa amalan kamu yang terbaik ialah solat. Tidak ada siapa yang dapat menjaga wuduk melainkan mukmin. Orang yang dapat jaga wuduk, ia adalah orang beriman. Syair dan ungkapan hikmah. Seterusnya kata dia, Al-Halimi meriwayatkan daripada Yahya bin Adam pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Ini kerana Allah Taala telah menamakan solat sebagai iman. Firman Allah Taala, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Terjemahan, Allah tidak akan menghilangkan bukti iman kamu, yakni solat kamu, iaitu solat kamu ke arah Baitul Maqdis. Sedangkan solat tidak boleh dilakukan tanpa wuduk. Keduanya adalah dua perkara berbeza. Setiap satu adalah separuh kepada yang lain. Okey, gini, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah pada permulaan, dalam beberapa belah bulan Rasul menghadap kepada Baitul Maqdis. Maka turun ayat supaya berhadap kepada Masjidil Haram. Maka sebahagian daripada sahabat gusinya, dah hak yang sahabat-sahabat kita hak yang mati, dah hak kita sembahyang sebelum ni Allah Taala tak terima dah. Dah kita sembahyang hadap ke Baitul Maqdis, sekarang ditukar kepada Baitullahil Haram pula, Masjidil Haram pula. Maka tu ayat, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Taala tidak mensia-siakan iman kamu, maksudnya sembahyang kamu. Jadi iman ada dengan makna sembahyang. Dalam hadis tadi, at-tuhuru syatrul iman, bersuci adalah sebahagian daripada iman, maksudnya sebahagian daripada sembahyang. Maksudnya tidak sah sembahyang melainkan dengan bersuci. Okey, itu maksud dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita rasa sini dulu untuk malam ni. Kita akan sambung balik cabang iman yang ke-22 pada minggu-minggu akan datang, kalau sekiranya dipanjangkan umur. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.